Telegram, grup Telegram Prinsip Perakaunan Penang. Sudah masuk ke belum pelajar-pelajar? Dah. Nah, masuk grup tu supaya anda dapat maklumat-maklumat terkini ya tentang subjek kita ni. Baiklah. Tajuk kita hari ini ialah modul 2. Okey, modul 2. Hari ini kita nak lihat modul 2. Modul 2 adalah rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap bermaksud dalam perniagaan kita tidak menyimpan rekod-rekod perakaunan dengan lengkap. Ada dokumen perniagaan yang hilang, ada buku catatan pertama yang hilang. Ya, sebabnya mungkin berlaku kebakaran ke, kecurian ke, atau dihanyutkan dalam banjir ke. Itu sebab rekod perniagaan kita tak lengkap ya. Nah, kalau rekod perniagaan tak lengkap, ini tidak menghalang kita daripada mengira untung atau rugi. Ya, perakaunan adalah untuk kita menentukan untung atau rugi bagi sesebuah perniagaan. Walaupun rekod perniagaan dia tidak lengkap, kita masih boleh menentukan untung atau rugi ya bagi mana-mana perniagaan dengan menggunakan dua kaedah. Satu, kaedah perbandingan. Satu lagi kaedah analisis. Ada dua cara kita boleh menentukan untung atau rugi walaupun rekod perniagaan kita tak lengkap. Hari ini fokus kita adalah pada kaedah perbandingan. Okey, mari kita lihat apa yang ada dalam kaedah perbandingan. Anda boleh mula salin ya. Seperkara lagi saya nak ingatkan, tajuk kita hari ini adalah rekod tak lengkap. Bermaksud rekod-rekod perakaunan atau dokumen-dokumen perakaunan tak lengkap. Walaupun rekod tak lengkap, anda sebagai seorang accountant atau orang yang ada ilmu perakaunan masih boleh menentukan untung atau rugi dengan menggunakan dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah perbandingan, yang kedua adalah kaedah analisis. Hari ini fokus kita ialah pada kaedah perbandingan. Kalau awak pilih kaedah perbandingan, awak kena buat penyata mengira modal awal. Kemudian awak kena buat penyata mengira modal akhir. Lepas itu awak kena buat penyata mengira untung atau rugi. Okey, awak kira modal awal, lepas tu awak kira modal akhir, kemudian bandingkan modal awal dengan modal akhir. Contoh ya, kalau modal awal saya 20,000, modal akhir saya 30,000, maka sudah ada peningkatan pada modal. Secara bandingannya menunjukkan kita sudah dapat untung sebanyak 10,000. Okey. Dah kira untung, kita nak tentukan untung yang kita kira tu betul atau salah, maka kita akan buat penyata kedudukan kewangan.
So kalaulah kita pilih kaedah perbandingan untuk menentukan untung atau rugi bagi perniagaan yang rekodnya tak lengkap, maka ada 4 jenis penyata yang awak kena sediakan. Setakat ni okey? Sudah salin? Sudah belum? Kalau sudah tolong angkat tangan, saya nak sambung. Baik, kita tengok contoh ya. Contoh satu yang simple saya bagi ya. Katakan modal awal saya modal akhir saya awal maksudnya pada awal saya mula perniagaan 25,000, sekarang modal saya ada 40,000. Boleh tak awak hitung untung dia? Hitung untung atau rugi. Siapa boleh share your answer? Boleh share dalam chat, boleh buka mikrofon, boleh bagi tahu. Bandingkan awal dan akhir, beritahu untung ke rugi. Any one of you? Ada sesiapa nak share answer? Cuba tulis dalam chat. 15,000. Ya, betul ya. Kita ambil 40,000 tolak 25,000, kita dapat untung sebanyak 15,000. Very good. Cuba tengok contoh 2. Ini mencabar sedikit ya. Katakan saya mula perniagaan dengan menyumbangkan modal sebanyak 30,000. Kemudian saya bawa lagi modal tambahan. Bawa modal lagi ya. Lepas mula perniagaan, lepas 6 bulan saya tambah lagi modal. Kemudian saya ambil barang tunai dalam kedai sebanyak RM7,000. Modal akhir saya sekarang pada hari ini di tangan saya ada RM80,000. Boleh tak awak hitung untung ke rugi? Cuba banding-banding, awak kira-kira, awak beritahu untung ke rugi. Saya ceritakan kepada awak dia mula perniagaan dengan RM30,000. Lepas tu dia tambah modal dia sebanyak RM10,000. Dan dia ada ambil lagi barang atau wang tunai sebanyak RM7,000. Sekarang akhir sekali dia ada RM80,000. Cuba banding. Selepas semua perkara tu berlaku di tangan awak masih ada RM80,000, bermaksud ada tak untung? Siapa bijak Bestari? Untung berapa? Boleh saya tahu berapa untung? Ayumi 47,000. Saya nak semua orang jawab. Di sini ada 10 orang saja. Cuba jawab semua 10 orang.
47. Yang lain? Yang tak jawab tu? Ada 1, 2, 3, 4 orang saja jawab. Yang lain? Please answer. Please be sporting sikit. Unless you are not with me, then you tak boleh tunjuklah jawapan. Baik. Bagaimana awak hitung lah? Saya ada 30. Lepas tu saya tambah 10. Tapi saya dah ambil 7. Jawapan awak berapa ribu? 47,000. Setuju Baik, itulah yang kita nak buat sebelum saya ajar awak bagaimana menggunakan kaedah perbandingan untuk mengira untung atau rugi, awak sudah pun boleh kira. Awak start dengan berapa? Sekarang di tangan ada berapa? Saya start dengan 30,000, sekarang ada 80,000. Adakah bermaksud saya ada untung 50,000? Tidak. Kerana ada lagi 2 unsur tambahan, iaitu modal tambahan dan ambilan. Awak ada tambah 10,000. Awak ada kurangkan modal sebanyak 7,000. Okey. Awak kira mungkin awak pakai congak saja, awak pakai hitung saja. Tapi dalam perakaunan, dia ada satu formula untuk mengira untung atau rugi itu sekiranya ada modal tambahan dan ambilan. Cara dia ialah awak kena ambil modal akhir sebanyak 80,000 tambah ambilan 7,000. Awak kena tolak modal awal dan modal tambahan. Ini formula dia. Kita tengok betul tak formula ini dengan jawapan awak. Modal awal 30,000, modal tambahan 10,000, 40,000. 87 tolak 40, 47,000. Tahniah. Walaupun saya tak ajar format dia, awak sudah pun boleh kira untung bersih sebanyak 47,000. Very good. Excellent. Ini adalah format untuk kita buat untung atau rugi. Okey, jadi dalam tajuk ini apa yang awak kena buat adalah kalau awak nak kira untung atau rugi, pertama sekali awak kena tahu berapa modal awal, awak kena tahu berapa modal akhir, barulah boleh kira untung atau rugi. Bukan saja modal awal dan modal akhir, awak juga kena tengok ada tak modal tambahan, ada tak dia ambil barang. Baik, sudah salin buka slide ini. Seterusnya kita tengok contoh lengkap soalan. Contoh satu kaedah perbandingan. Kita buat pelan-pelan pelajar supaya anda betul-betul faham. Salin dahulu.
Okey, salin dahulu. Dah salin, angkat tangan, kita boleh bincang. Sudah salin, bagi tahu, kita boleh bincang. Dan sudah salin, bagi tahu. Okey. Sudah salin, ha? Okey, sekarang tarik nafas, bawa bertenang. Benda bukan susah, kita boleh belajar, boleh settle. Alright. Kalau kaedah perbandingan, awak sudah maklum, perkara pertama yang awak kena buat adalah awak kena mengira modal pada 1 Januari. Yakni bermaksud awak kena kira modal awal. Modal awal berada pada 1 Januari
dan modal akhir berada pada 31 Disember. Jadi kalau awak nak kira modal pada 1 Januari iaitu modal awal, fokus awak hanya pada maklumat awal sahaja. Sini sahaja. Tengok sini sahaja. Okey. Kalau awak nak kira modal akhir, fokus awak pada sini. Angka-angka pada akhir tahun ditambah dengan maklumat tambahan. Saya ulang ya. Kalau modal awal, dia tengok sini saja. Awal saja. Dia tak tengok pada maklumat tambahan. Tapi modal akhir, dia bukan saja tengok maklumat pada 31 Disember, dia juga kena tengok pada maklumat tambahan. Clear? Jadi sekarang saya nak kira modal pada 1 Januari, fokus saya pada angka-angka yang ada pada 1 Januari. Soalan saya, kalau nak kira modal, apa rumus untuk mengira modal? Rumus mengira modal. Siapa boleh share your answer? Rumus, yes, very good. Ayumi Hayana. Kalau nak kira modal, kita mesti ambil aset tolak liability. Jadi di sini daripada senarai ini, awak mesti kenal yang mana aset, yang mana liability. Betul tak? Okey, cuba awak tulis tepi. Yang mana aset, yang mana liability. Contoh inventory adalah aset. Cuba. Kalau saya suka guna warna. Contoh aset. Aset. Saya pilih satu warna. Liability. Saya pilih satu warna. Awak pun bolehlah guna awak punya highlighter ya. Contoh aset saya nak guna warna ini. Liability saya nak guna warna ini. Okey. Jadi saya cuba kenal pasti. Please identify. Awak sepatutnya tahu. Okay, come let's do. Cuba kita cari aset. Inventory adalah aset. Kenderaan adalah aset. Perabot adalah aset. Belum bayar adalah liability. Bank asset. Tunai asset. Prabayar asset. Belum terima asset. Nah, ini saja aset-aset kita. Liability. Gaji belum bayar, liability. Akaun belum bayar, liability. Pinjaman jangka panjang, liability. So, you kena ada pelbagai kemahiran. Nak kira modal awal, kena tahu yang mana aset, yang mana liability. Modal awal paling senang sebab apa? Tak perlu lihat pada maklumat tambahan. Ambil saja angka-angka ini dan awak hitung. Caranya mudah sahaja. Awak ada 2 kolom. Awak senaraikan semua aset awak. Contoh aset pertama yang awak ada adalah inventory. Jangan tersilap tengok pada 8,000. Ambil yang awal. Kemudian awak ada kenderaan. Contoh ikut. Dan senaraikan lain-lain aset awak. Kemudian awak tolak liability. Liability pertama awak ialah gaji belum bayar. Senaraikan. Selepas senaraikan, aset semua aset ni awak tambah letak sini. Liability tambah letak sini.
Kemudian awak ambil aset, tolak liability, awak akan dapat modal pada 1 Januari. Agak-agak awak boleh buat tak? Modal awal senang, sangat senang. As long you know which one is asset, which one is liability. Mari beritahu saya, boleh buat ke tidak pelajar-pelajar? Sekali-sekala boleh dengar suara tak? Boleh. Very good. Ya, Balik sikit boleh? boleh. Apa dia? Ulang balik. Ulang balik. Okey, saya ulang. Sekarang kita berada di tajuk kaedah perbandingan. Kalau kaedah perbandingan, perkara pertama yang awak kena buat ialah awak kena kira modal pada 1 Januari. Ataupun dalam erti kata lain, kena kira modal awal. Modal awal fokus kita pada 1 Januari saja. Maklumat pada sini saja. Jangan tengok modal akhir. So, awak tengok yang mana aset, senaraikan semua aset, tolak liability, senaraikan semua liability. Aset tolak liability, awak akan dapat modal pada 1 Januari. Boleh? Aset tolak liability saja dapat kira modal. Okey, cuba beritahu saya berapa modal awal awak ya, kira dulu. Ada yang dah kira? Tanya. Ada yang dah dapat, 2 orang dah dapat 57,000. Pelajar lain bagaimana? Okey, baik. Kalau semua dah dapat, kita cuba. First contoh saya tunjuk semua jawapan lah ya. Contoh-contoh lain you should be able to do yourself. Okey, kita senaraikan perabot bank guna gaji belum bayar, akaun belum bayar, pinjaman jangka panjang, berapa jumlah aset? Siapa dah kira? RM3,000 tambah RM40,000 tambah RM10,000 tambah RM10,000 RM87,000 tolak RM30,000 RM57,000. As simple as that. Okey, macam senang. Boleh buat. Modal awal lebih senang lah. Modal akhir susah sedikit kerana awak kena ambil kira maklumat tambahan. Kena ambil kira maklumat tambahan. Boleh saya teruskan? Next
Selepas mengira modal awal, awak kena kira modal akhir. Bersediakah awak? Okey kah pelajar-pelajar? Boleh saya teruskan atau awak sedang salin modal awal? Let me know. Berinteraksilah dengan saya. Boleh ya? Baik. Kita teruskan dengan modal akhir. Saya pada modal awal. Sama juga, butir-butir yang sama, asset liability yang sama, cuma dia ada pelarasan. Okey, dalam pelarasan ini pelajar, awak kena cari dua perkara. Kan, sebab nak kira untung atau rugi, awak bukan saja perlu ada modal awal dan modal akhir, awak juga kena ada modal tambahan dan ambilan. Jadi dua ni awak kena cari dalam soalan, dalam maklumat tambahan selalu ada. Baiklah. Sekarang bawa bertenang, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik apa yang saya nak sampaikan. Senarai aset dan liability masih sama, angka berbeza pada akhir tahun dan kita ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan pertama dia kata pemilik ambil barang 2,000. Perkara ini belum direkod lagi. Pemilik ambil barang. Bilan. Ya. So, kita sudah cari ambilan sudah ada. Nanti senang kita nak kira untung atau rugi. Okey? Ambil barang adalah ambilan. Excellent. Dia kata perkara ini dia tak rekod lagi. Dia ambil barang tapi dia tak rekod. Apa kita nak buat? Siapa beri cadangan jawapan? Satu, kita rekod sebagai ambilan. Satu lagi, dia ambil barang tapi dia tak rekod lagi. Inventory. Ya? Inventory. Apa nak buat pada inventory? Kena tolak 2,000. Ya, betul, pandai ya. Kita kalau awak ambil barang tapi awak tak rekod lagi, sekarang awak rekod lah. Nak rekod mana? Barang merujuk pada apa? Merujuk pada inventory. So dalam inventory awak kena tolak RM2,000 sebab dia belum rekod lagi. Clear? Okey, jadi bila awak tulis inventory dalam penyata mengira modal akhir, mesti tolak 2,000. Yang kedua, dia kata pemilik telah membawa masuk perabot. Bila awak jumpa perkataan membawa masuk, dia merujuk pada modal tambahan. Kata kunci dia membawa masuk modal tambahan. Baik, pemilik telah membawa masuk perabot RM3,000. Apa nak buat pada perabot? Tambah. Tambah pada perabot. Ada jawapan lain? Subashini? Niran? Amira? Apa nak buat? Pemilik telah membawa masuk perabot. Tak payah buat apa-apa. Ya? Tak dengar Nasuha? Tak payah buat apa-apa dekat situ. Tak payah buat apa-apa. Pasal apa Nasuha? Sebab dia dah bagi nilai. Ya, pelajar-pelajar. Bagus Nasuha pandai.
Tapi awak tetap rekod dia sebagai modal tambahan sebab dia membawa masuk. Nah, beza tengok baik-baik ya pelajar. Dalam soalan A tu dia kata perkara ini belum direkod lagi, belum. Dalam perkara B dia kata pemilik telah maksudnya sudah rekod. Ini belum rekod. Cuba awak tengok perabot pada awal tahun berapa? 10,000. Akhir tahun ada berapa? 13,000. So sudah tambah 3,000. Telah membawa masuk perabot. Jelas? Jadi tak payah nak tambah lagi. So you have to be very careful dengan ambilan dan modal tambahan saja. Pelarasan lain awak memang kena buat. Cuma modal tambahan dan ambilan you kena hati-hati. Kalau dia kata belum rekod baru kita tolak atau tambah. Kalau dia kata telah atau sudah, jangan. Itu untuk ambilan dan tambahan. Tetapi untuk susut nilai ke, hutang lapuk ke, peruntukan hutang lagu ke, you memang kena buat pelarasan. Kita kena andaikan dia belum buat pelarasan-pelarasan itu. Baik, C. Susut nilai kenderaan 10% setahun atas kos. So tengok kenderaan awak 40,000. RM4,000. So susut nilai kena tolak. Mesti wajib. Hutang lapuk dihapuskan RM1,000. Dihapuskan bukan bermaksud tak ada lapuk, dihapuskan 1,000. Hutang lapuk nak rekod di mana adik-adik? Hutang lapuk RM1,000. Nak tambah ke, nak tolak ke, tambah mana, tolak ke mana, hutang lapuk. Siapa ingat? Kalau berlaku hutang lapuk, maksudnya orang itu tak bayar, dia lari. Itu maksud hutang lapuk. Orang tu merujuk pada siapa? Di mana? Yang mana menunjukkan orang? Akaun belum terima. Come on. Ya, betul, pandai. Akaun belum terima adalah orang yang berhutang dengan kita. Bila berlaku hutang lapuk, bermaksud dia lari tak bayar. Jadi kita tolak 1,000. Tak boleh tolak dia, jadi tolak hutang dia. Nak buat macam mana dia dah lari? Akaun belum terima di sini bukan merujuk pada seorang, merujuk pada ramai orang. Salah seorang lari. Tak payah nak kejak dia. Dia lari, biarkan dia lari. Dia akan kembali satu hari nanti. Tolak 1,000. Habis, selesai. A, B, C, D. Dan always remember dalam maklumat tambahan, you kena cari maklumat modal tambahan dan ambilan. Baik, sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena kira modal akhir. Tadi kita dah kira modal awal. Sekarang kita nak kira modal akhir. Cara dia. Yang ni saya akan tunjukkan detail. Penyata mengira modal pada 31 Disember. Kita letak 2 kolom. Boleh 3 kolom pun boleh. Letak 5 kolom pun boleh. Tak ada masalah. Kita mula dengan aset. Tolak liability. Sama saja. Cuma sekarang fokus saya pada akhir. Okey, aset saya yang pertama adalah inventory. Maka saya tulis 8,000 tolak 2,000, 6,000. Tengok kenapa saya tulis di sini, awak akan tahu sekejap lagi. Kemudian saya ada kenderaan. Nah, kenderaan ni you kena hati-hati, dia ada susut nilai. Kalau ada susut nilai, you tak boleh terus tunjuk dalam kurungan.
You kena tunjuk kenderaan tolak susut nilai terkumpul. Sebab apa ya? Sebab apa inventory saya boleh terus tolak? Sebab apa kenderaan saya tak boleh terus tolak? Kena kira Sebab dulu. Kena kira, jalan kira dulu. Sebab kenderaan ini adalah aset bukan semasa. Aset bukan semasa, bila kita rekod angka dia, mestilah mengikut prinsip cost, iaitu harga asal tak boleh ubah, tetap tunjuk harga asal dahulu. Kemudian baru kita tunjuk susut nilai dia berapa. Begitu. Kenderaan mesti tolak susut nilai terkumpul, barulah dapat angka dia. Settle. Perabot. Walaupun ada pelarasan tetapi tak payah buat. Jadi terus letak angka 13,000. Kemudian kita ada bank. Juga tak ada pelarasan. Terus letak nilai. Tunai. Juga tak ada pelarasan. Insurans prabayar. Juga tak ada pelarasan. Tengok, kadang-kadang mata kita tersilap tengok awal dan akhir ya. You kena hati-hati ambil yang akhir sahaja. Kemudian saya ada akaun belum terima. Akaun belum terima boleh terus tunjuk 21,000 tolak 1,000. Tetapi jika ada peruntukan hutaragu, awak tak boleh terus tolak. Awak kena tunjuk tolak peruntukan hutaragu. Sebab apa? Semua sebab pelajar ya. Sebab peruntukan hutaragu adalah andaian sahaja. Kita mengandaikan dia tak akan bayar. Bukan betul-betul tak bayar. Ni yang betul-betul tak bayar, kita terus tolak. Settle. Selesai. Sikit saja pelarasan. Lepas tu letak nilai dia di sini. Tambah semua aset letak sini. Kemudian awak tolak liability. Macam biasa pelajar-pelajar. Liability ada 3. 1, 2, 3. Semua tak ada pelarasan. Tulis balik angka pada 31 Disember. Kemudian tolak. Awak akan dapat modal pada 31 Disember. Boleh buat pelajar, can you continue sikit saja yang awak kena continue sampai liability saja. Boleh? Can you try? Boleh. Okay, baik. Cuba. Dah ke?
66,000. Kalau boleh semua orang share. Make sure right answer. Begitulah cara awak tunjukkan modal awal dan modal akhir. Okay. Okey, semua orang setuju 66,000. Tak payah rasa nak tunjukkan jawapannya, tu setakat tolak liability you dapat. Make sure at the end you tulis modal pada 31 Disember. Boleh pelajar? Are you all okay? So agree 66,000 modal akhir, modal awal 57,000. Sekarang next step, kita dah ada modal awal, dah ada modal akhir, dah ada modal tambahan, dah ada ambilan. Kita nak kira untung ke rugi. Sementara saya padam pun awak boleh tekan-tekan kalkulator, boleh tahu untung ke rugi. Boleh ke tak boleh? Sebelum saya buat penyata, boleh tak sesiapa beritahu saya berapa untung syarikat ini? Can any one of you do that? Sebelum kita buat secara berhemah, secara profesional. Kita buat penyata untung rugi bagi tahun berakhir. Format dia simple kan. Jadi saya dah bagi tahu format dia mudah saja. Before that, can I know? Sebelum saya tunjuk secara formal, awak dah kira tak untung? Awak ada modal awal, awak ada modal akhir, awak ada modal tambahan, awak ada ambilan. Siapa orang pertama yang nak share untung? 8,000. Betulkah jawapan Ayumi dan jawapan Siti Nasuha? Marilah kita sama-sama tengok. Format nak kira untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan adalah kita mula dengan modal akhir. 66,000 tambah ambilan. Mesti tambah ambilan. Ambilan ialah 2,000. Tolak modal awal dan modal tambahan. Modal awal 57,000. Modal tambahan ini 3,000. 60,000. Tolak. So kita dapat 8,000 untung bersih. So easy. Learning accounting is fun. Hafal saja format ini. Kena ingat. Okay, please try. Salin. Tahniah kepada yang dapat 8,000 sebelum kita kira secara profesional. Excellent. Yang lain pun dapat jawapan, cuma awak tak kongsikan jawapan. Saya tahu awak sedang buat. Okey, hari ini kita akan belajar sehingga penyata untung rugi sahaja. Sekadar mengira untung rugi. Kita akan cuba satu lagi latihan. Latihan seterusnya awak akan buat sendiri.
Cuba. Kalau sudah salin, beritahu pelajar ya ke tidak ke sudah ke belum. Boleh kita cuba satu lagi latihan. Saya tulis baru ya, nampak kelang kabut. Macam mana? Shall we start? One latihan. Niran, Nasuha. Ya, sir. Awak semua tak respon internet. Boleh kita teruskan latihan? Boleh, sir.
Senang ya, saya bagi yang senang belajar. Saya bagi yang lebih kurang sama supaya you boleh fikir dan buat. Kita belum masuk yang mencabar ya, almost the same. Sekarang awak buat modal awal dahulu, kira aset tolak liability. Kemudian bila nak buat modal akhir, kena libatkan maklumat tambahan. We try now. Sudahkah anda salin? Adakah anda sedang buat? Untuk dua soalan itu, bolehkah anda angkat tangan? 5 orang sahaja. Okey, baik. Kalau ada bahagian yang tak faham, bagi tahu. You share one by one. Kalau dah kira modal awal, beri jawapan modal awal. Dah kira modal akhir, beri jawapan modal akhir. Kita boleh bandingkan jawapan awak.
modal awal 79,000. Adakah semua orang dapat 79,000 atau hanya Ayumi? Baca lain. 79,000 juga. Very simple lah, hanya ambil aset, tolak liability. Saya ambil aset warna kuning, liability warna biru, akaun belum bayar, pinjaman, commission belum terperoleh ialah liability, cuma dia tak ada angka pada awal lah. Kenderaan, alatan pentambahan, ini semua adalah aset. So jawapan dia ialah 79,000. Yes, correct. Alright, so saya tak buat pernyataan modal awal lah. Modal awal kita sudah tahu 79,000. Nah, sekarang cuba modal akhir. Remember, modal akhir kena ambil kira pelarasan-pelarasan ni dengan bijak. Cuba.
anda sedang mengira modal akhir dengan mengambil kira pelarasan-pelarasan ya. Siapa orang pertama nak beri jawapan? Tak apa, you try first. Salah tak apa, kita akan bincang sekejap lagi ya, pelajar-pelajar. Berapa modal akhir? 94,600. Anyone else trying? Okey, ada perkara yang saya nak bincang bersama anda ya, terutamanya sini. Ambil, kita sudah kenal pasti ini adalah ambilan. Namun begitu, awak kena baca pelarasan dia, kena tengok sama ada you perlu buat pelarasan atau tidak. Ketarannya di sini ialah perkara ini belum direkod lagi, maka awak kena buat pelarasan. Baik, hati-hati ya pelajar. Di sini ada dua perkara yang awak kena beri perhatian. Dia mengambil barang RM200 sebulan. Dan dia juga ada mengambil wang dari bank RM5,000. Semua tu dia tak rekod. So barang dahulu. Barang ialah inventory. Inventory nak tolak berapa? Apa cadangan anda? Pelajar-pelajar please respond. Masa terhad untuk kita. Ambil barang 2,400. Ya betul Tania. Sebab dia ambil RM200 sebulan. Kita buat untuk setahun. Nampak? Januari, Disember. Jadi awak kena darab 12. So tolak 2,400 Tania. Dan wang dari bank 5,000 saja, dia tak cakap sebulan. So bank pun kena tolak sebab dia tak rekod. Pemilik bawa komputer 5,000. Telah ke belum ke? Kalau dia tak nyatakan tak boleh buat pelarasan. Kalau dia cakap belum baru buat pelarasan. Ataupun kadang-kadang dia letak di sini, dia tak letak 11,000. Dia kata perlu dikira. Kalau dia kata perlu dikira 6,000 tambah 5,000 dia jadi 11,000. Sedangkan soalan sudah pun beri 11,000 kepada awak. So yang ini awak hanya rekod sebagai modal tambahan. Susut nilai 20% atas kos. So kenderaan awak darab 20% dan awak tolak. Talapuk 3,000 tolak pada akaun belum terima.
Okay, cuba kira berapa modal akhir awak. Selain daripada Siti Nasuha, ada jawapan lain tak pelajar-pelajar lain? Haziq dah buat ke? Berapa? 80,600. Okey. Aset. Cadang kendaraan. Tolong pastikan jawapan anda betul lah. Tolak susut nilai kumpul kendaraan. 20% 10,000. Saya guna singkatan, anda jangan guna singkatan. Never, never do that. Insurans prabayar tak ada value, so tak payah tulis. Betulkan saya jika saya salah ya. Kadang-kadang mata ni tersilap tengok ya angka pada awal tahun. So aset saya 40,000 tambah 11,000 tambah 15,600 tambah 15,000 tambah 9,000 tambah 14,000. 104,600. Betul ke? Adakah aset saya dan aset anda sama? Kenderaan, alatan pejabat, inventory, bank, tunai, ABT. Baik. Tolak liability. Liability kita ada ABB. ABB jangan tulis ABB, tolong tulis penuh ya. Pinjaman. Commission belum terpenuhi.
80, yes, you are right. Finally, you dapat jawapan 80,600 modal pada 21 Disember 2020. So, di sini tulis penuh, penyata, mengira, modal pada. Okey, dah kira modal awal, dah ada modal, dah kira modal awal, dah ada modal akhir, ada ambilan, ada modal tambahan. Last, sebelum kita bersurai, boleh tak sesiapa kira untung atau rugi? Untung ke rugi? Bagaimana mengira? Kita ambil modal akhir tambah ambilan. Hati-hati, ambilan kita ialah 2,400 tambah 5,000. Ambilan kita ialah 7,400. So 88,000. Siapa dah share answer untung? 4,000 ya. Okey, kita simak. Pula modal awal dan modal tambahan. Modal tambahan 5,000. Modal awal berapa anda kira tadi? 79,000 ya. So it's 84,000. Lah, ya betul lah. Siapa yang dapat 4,000 tu, tahniah, that is your untung bersih. Okay, that's all. Harap anda dapat buat kaedah perbandingan, boleh mengira modal awal, modal akhir dan mengira untung rugi. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan, kita nak akhiri pelajaran kita hari ini di sini. Kita jumpa minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan akhiri ya kaedah perbandingan dengan menyediakan penyata kedudukan kewangan. Lepas tu kita akan masuk kaedah analisis. With that, thank you so much pelajar-pelajar. See you all next week. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, bye.